Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, hari ini kita akan cerita tentang bagaimana kita nak memahami Al-Quran. Bukan sekadar kita membaca, kita kenal tajwid, tapi kita juga nak kita memahami apakah maksud tersirat. Sebab Quran ini bersifat mesej. Quran bukan satu buku teks yang disuruh untuk kita ini hanya membaca, tetapi disuruh juga untuk kita merenung. Kenapa disebut tentang bulan, disebut tentang matahari, disebut tentang darat, bumi, binatang, tin, zaitun, pokok dan sebagainya. Jadi apabila kita melihat kepada Al-Quran, marilah kita sama-sama bertadabbur. Dan program kali ini Selangor Bertadabbur, anjuran Asatizah Selangor. Kali ini fokus kita kepada ayat Quran berkenaan dengan puasa yang menyebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, di dalam Al-Quran terdapat perkataan puasa sebanyak 9 kali. Satunya menyebut dengan menggunakan sirah as-saum. As-saum. Kemudian yang ke-8, yang ke-8-nya menyebut as-siyam. Ada sebahagian ulama lughah, bahasa Arab, dia meletakkan maksud ini sebagai dua maksud yang berbeza. Walaupun kita apabila menyebut sama itu bermaksud imsak. Imsak itu adalah menahan diri. Tapi kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran, bila digunakan kepada kisah Maryam alaihissalam yang bernazar untuk berdiam diri, inni nazartu lirrahmani sauma, aku berdiam diri dan aku akan tidak bercakap dengan sesiapa. Digambarkan dengan menggunakan perkataan as-saum. Dikatakan bukanlah dia menahan diri daripada makan dan minum, tetapi menahan diri daripada perkataan-perkataan, daripada berbicara dengan manusia. Tetapi dalam Al-Quran ayat-ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam faman syahida minkumus syahra falyasum. Yasum pun ada juga. Ada Quran yang kata tentang syahraini mutatabi'ain. Orang yang mana dia faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Penggunaan istilah asyam, puasa yang dikatakan bukan setakat menahan diri daripada berkata, tetapi yang lebih jelas bagi kita hari ini, menahan diri daripada melakukan perkara batal puasa, makan, minum dan juga segala bentuk yang membatalkan puasa berterbit matahari sehinggalah terbenamnya matahari. Jadi dalam ayat tersebut dikatakan bahawa umat terdahulu adalah umat yang juga berpuasa. Jadi umat yang bagaimana? Kenapa ayat Quran memberi gambaran bahawa kamu hendaklah berpuasa dan kamu diwajibkan berpuasa seperti umat terdahulu? Baik, kita kena ingat, kita ini bukanlah umat yang terawal, kita adalah umat yang terakhir. Dan kita sedang menuju ke arah kehancuran dunia ini. Ini satu realiti yang berlaku kerana Al-Quran menyebut telah hampirlah kiamat. Dan dalam Al-Quran juga menyebut Nabi Muhammad adalah penutup segala Nabi. Mustahil ada umat lain selepas ini. Jadi umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir. Jadi bila Quran menyebut ada umat-umat terdahulu yang berpuasa, kaum terdahulu berpuasa, seolah-olah memberi gambaran apa yang kamu buat pada hari ini bukan satu penyiksaan. Apa yang Allah fardukan hari ini adalah sesuatu benda yang menjadi kelaziman orang-orang terdahulu. Ini sebagai satu ayat motivasi, memberi semangat untuk kita bahawa bukanlah Allah ingin memaksa kita, menjadikan kita ini kelaparan. Bahkan Allah memberi kita makan tanpa Allah berkira dengan sesiapa pun. Sehingga Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umti'uhu qalila thumma atarhu ila 'adabin nar bi'sal masir. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, bagi makan hanya untuk orang beriman. Allah kata tidak. Orang beriman, orang tak beriman, aku bagi makan. Berapa ramai orang yang tak beriman sepanjang hidup kita di atas muka bumi ini, daripada zaman Adam sampai hari ini. Berapa ramai yang kufur, berapa ramai yang mencerca Tuhan. Tetapi Allah tetap memberi makan. Tetapi tiba-tiba Allah menyuruh kita ini menahan daripada makan. Ini bukan bermaksud satu kempen untuk menjadikan hamba Allah itu penuh dengan penyiksaan. Kalau Allah betul-betul nak menyiksa manusia dengan puasa, nescaya Allah akan menyuruh orang yang paling afdal puasa ialah orang yang awal sahurnya lewat bukanya.
Tetapi Nabi Muhammad SAW menyebut orang yang terbaik ialah yang paling lambat sahurnya dan bersegera bukanya. Bersegera buka bukan pukul 12 tengah hari lah. Bersegera buka maksudnya masuk azan cepat-cepat, tak ada tangguh-tangguh. Seolah-olah bukan nak menyuruh kita ini untuk diseksa dengan kelaparan, tetapi memberi gambaran bahawa Allah ingin menguji anda dari sudut ketaatan kepada Allah. Sedangkan kaum-kaum terdahulu juga berpuasa. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menyebut bahawa puasa ada sejak zaman Nabi Adam AS. Cuma kaedah berpuasa itu menjadi pertikaian para ulama. Kerana tidak ada satu dalil yang begitu kuat untuk cerita Nabi-Nabi terdahulu bagaimana mereka berpuasa. Melainkan ada hadis yang menyebut Nabi Daud AS, kata Nabi, aku suka dengan puasa Nabi Daud. Saumi Daud iaitu hari ini puasa, esok buka. Hari ini puasa, esok buka. Tetapi Nabi-Nabi lain bagaimana? Sebahagian menyebut tentang kisah sejarah puasa yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Sebab puasa mula diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Bermaksud pada tahun Nabi duduk Mekah 13 tahun tidak ada puasa. Nabi sampai ke Madinah tahun kedua baru diwajibkan puasa. Tetapi bagaimana mereka berpuasa sebelum itu? Mereka juga berpuasa dengan mengikuti puasa-puasa orang terdahulu, iaitu berpuasa pada hari Ashura. Ashura itu Asyrah, hari ke-10 dalam bulan Muharram. Dan kalau kita baca riwayat, dan Nabi SAW pernah ketika mana Nabi pun menyuruh mereka berpuasa Ashura, disebut oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, bukankah orang Yahudi juga berpuasa pada hari Ashura? Seolah-olah Bani Israel juga berpuasa pada hari Ashura. Maka Nabi pun berkata, kalau aku hidup pada tahun depan, nescaya aku akan puasa 9 dan 10. Jadi kita bukan nak cerita 9 10. Saya nak sebut tentang bagaimana Nabi SAW memberi isyarat tentang adanya ritual puasa pada zaman-zaman umat terdahulu. Sebahagian menyebut Nabi Musa 40 malam bertahanus dengan Allah untuk mendapat wahyu. Digambarkan bahawa ada kemungkinannya dia berpuasa terlebih dahulu. Sebahagian menyebut Nabi Adam AS dan juga Nabi-Nabi yang terdahulu, apabila mereka nak mendekatkan diri kepada Allah, mereka berpuasa sepanjang tahun, iaitu setiap bulan ada 3 hari. Mereka akan berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Ini sebahagian pandangan. Sebahagian menyebut 40 hari. Ada sebahagian Nabi-Nabi berpuasa. Ketika mana Nabi Yusuf AS sebagai contoh. Ada dalam sebahagian riwayat menyebut dia juga berpuasa di dalam penjara. Dan ada juga cerita tentang Nabi Yaqub AS. Dia sering berpuasa kerana mengharapkan keselamatan untuk anak-anaknya. Namun dalil-dalil berkenaan dengan kisah puasa Nabi terdahulu bagaimana secara clear tidaklah sebegitu kuat berbanding dengan apa yang telah dikisahkan tentang Nabi Daud AS dan juga kisah puasa Ashura. Namun hakikat dia, apabila kita melihat bukan setakat dalam agama Islam, bahkan dalam bangsa Buddha, dalam agama Buddha, agama Hindu, ritual agama Nasrani, ritual agama Yahudi, ritual puasa ini adalah seolah-olah memberi gambaran cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seolah-olah dengan menahan lapar, seolah-olah dengan menahan nafsu dan perkara membatalkan puasa, boleh menjadikan hamba Allah itu la'allakum tattaqun. Seperti disebut dalam ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa seperti umat-umat terdahulu juga berpuasa, la'allakum tattaqun. Semoga kamu ini menjadi orang yang bertakwa. Ini mesej yang clear untuk kita bahawa puasa ini telah berlaku daripada zaman dahulu dan dia adalah satu fitrah yang boleh diamalkan oleh sekelompok ataupun oleh seluruh manusia. Tidaklah sesuatu yang berbentuk kezaliman, tetapi dia lebih dekat kepada mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidaklah Nabi SAW menyebut, wahai anak muda, kalau kamu mampu untuk berkahwin, berkahwinlah kamu. Kalau kamu tidak mampu untuk bernikah, maka Nabi kata, hendaklah kamu berpuasa. Seolah-olah puasa ini dia mampu menghalang kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada surah Al-Baqarah ini, apa disebut umat-umat terdahulu berpuasa,
dia adalah satu mesej daripada Allah supaya kita bila kita berpuasa kita tidak rasa terbeban, dan itulah amalan-amalan orang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mereka melakukan puasa. Bahkan sebahagian riwayat menyebut apabila orang ingin memberikan ataupun berhajat kepada sesuatu, bernazar kepada sesuatu, berkeinginan kepada sesuatu, maka bukan setakat doa tetapi diiringi pula doa dan juga berpuasa. Alhamdulillah, Nabi juga mengatakan antara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT, salah satunya doa orang berpuasa. Semoga puasa Ramadan kita kali ini memberi manfaat untuk kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan follow media sosial kami.